soalan ni kan. Soalan. Kalau kamu tengok soalan, kalau kamu biasa buat soalan trial luar negeri-negeri lain, SBP kan, kamu dapati soalan-soalan ni biasanya macam berulang-ulang kan. Sebab tu kadang-kadang pelajar senang dapat A kan. Sebab dia tengok soalan tu sama je kan. Dan dia biasa buat soalan tu. Okey kan. Itu penting. Buat soalan dekat SPM ni kena banyak buat soalan. Okey kan. Okey, tak apa boleh WhatsApp cikgu tanya soalan pun tak apa kan. Kita ada masalah kan. Okey, Raja menunjukkan sebuah litar bertransistor. Okey, yang bertindak sebagai switch automatik. LED akan menyala apabila gelap. Jadi LED ni jadi lampu lah. Bukan lampu sorot tadi tu kan, spotlight. Spotlight dia kena pakai litar yang kedua. Sebab lampu dia pakai voltan yang tinggi. Okey kan, kita pakai switch geganti. Okey kan, LED tukar jadi switch geganti. Okey, sekarang tengok apa soalan dia. Dia kata juruteknik ingin 3 buah kipas bertanda, nampaknya kita terpaksa pakai switch geganti ni. Sebab apa? Dia nak pasang 3 buah kipas dengan volt yang tinggi kan. Dan hidupkan secara automatik. Maksudnya bila panas bila panas saja kipas akan berfungsi kan, automatik. Dihidupkan secara automatik kan. Cadangkan penguasaan yang boleh dilakukan pada litar supaya 3 buah kipas itu dihidupkan secara automatik. Betul. Apabila bilik itu panas berdasarkan aspek yang berikut. Tengok sini. Pertama kita tengok sini. LDR kita ada, R1 LED. Kita macam mana kita nak ubah suai litar ni supaya sesuai dengan keinginan juruteknik ni. Okey kan? Okey, pertama. Dia kata nyatakan beri penerangan anda. Dia kata nyatakan dan beri penerangan tentang pengubahsuaian ini berdasarkan aspek berikut. Yang pertama dia kata komponen elektrik yang akan bergantikan perintah peka cahaya LDR. Dia kata LDR tak boleh kita guna. Kita kena tukar benda lain. Apa dia? Tukar pakai apa? Termometer. Kuat sikit dengar ni. Termometer. Oh, silap sebut tu. Termistor. Termistor. Ya, termistor. Betul kan? Jadi LDR kita tukar dengan termistor. Jadi ini aspek dia. Mesti ada alasan dia kan. Aspek dia ni, alasannya apa? Apa alasannya? Kalau kamu tak tahu, kamu ingat apakah fungsi termistor? Mengesan kenaikan suhu. Okey, betul. Mengesan kenaikan suhu ataupun mengesan haba. Atau kalau kamu tengok sini kan, daripada nama. Kadang daripada nama kamu tengok kan, thermal. Thermal ialah haba. Okey. Ni maksudnya perintang. Perintang yang berubah dengan suhu. Boleh kan? Perintang yang berubah. Atau rintangannya berubah dengan suhu. Itu dia kan. Jadi kita jawab macam ni lah. Jadi kita letaklah penama tu, termistor. Ni dah bentuk termistor tu. Ni. Kena ingat juga bentuk ni kan. Jangan lupa kan. Kalau tak tahu dia lurus ni, straight je tu. Okey. Itu termistor. Kita akan tukar termistor. LDR kita nak buang, kita nak tukar termistor. Itu yang pertama. Sebab kita nak kesan haba. Ingat kan. Okey. Kat sini dia kata, rintangan berkurang apabila suhu tinggi. Ni kita kat tadi kan. Bila panas, bila ada api, bila ada api, rintangan rendah. Tadi ibu cakap ke kamu kan. Jadi dapat ni markah 1, ini markah 2. Ini kita jawab yang pertama ni. Okey, yang kedua pula. Yang kedua ni, dia kata kedudukan komponen elektrik. Okey, kedudukan komponen elektrik maksudnya kedudukan yang R1 dengan termistor. Maksudnya termistor kita letak belah mana? Atas ke bawah termistor? Ataupun R1 ke atas? Mana satu tu? Atas. Kedudukan. Apa yang atas tu? Termistor. Ya, termistor dekat atas. R1 kita letak dekat bawah. Jadi kita kata termistor letakkan di R1. Letak di sini termistor. Dan R1 digantikan dengan LDR pula. R1 ganti LDR kan. Okey, R1 ganti LDR. Maksudnya LDR tak letak sini. Dah buang tadi. Kita dah ganti R1. Okey. Apa tujuan dia? Apa tujuannya? Apa tujuan sebenarnya? Okey. Tengok lukisan macam ni. Ni.
kita letak atas. Yang bawah R1. Apa tujuan kita letak ni? Kita tak nak ni. Ni buah lah. Okey, kita nak pakai ni. Kita akan gantikan ni. Apa tujuan dia? Siapa yang cuba jawab? Tujuan dia Rintangan tinggi. rintangan tinggi kurang tepat lah sebenarnya kan. Sebab dia kena jelaskan lebih detail. Okey kan? Apa jawab? Rintangan. Tapak lebih besar. Okey, bagus kan? Kita kata bila diletakkan di atas, maksudnya bila haba tinggi kan, siren ke apa ke kipas akan berfungsi kan. Jadi kita kata arus tapak yang tinggi kan. Ataupun kata V merentasi R1 bertambah bila bilik panas. Maksudnya ini adalah voltan tapak kan, voltan tapak, base voltage. Bila base voltage ni tinggi, maka arus tapak tinggi. Bila arus tapak tinggi, transistor dihidupkan. Boleh faham? Bila transistor dihidupkan, arus pengumpulan. Maksudnya arus pengeluar akan melengkapkan litar. Dia akan melengkapkan litar ke terminal negatif. Ke terminal negatif ni positif. Boleh? Maka lampu akan menyala. Kita kipas lah. Okey kan? Itu konsep dia. Kita ada benda lagi kita nak buat kan? Tadi kita buat yang nombor 2. Satu dah buat, nombor 2 kita dah buat. Jadi markah ni, markah 1. Ini markah 2. Jadi jawapannya, voltan tapak bertambah. Kalau kamu jawab, itu lagi senang. Boleh. Kalau tak penting-penting jawab tu. Voltan tapak bertambah. Okey. Kita pergi pada soalan yang seterusnya. Ni dah kita tukar. Nampak? Thermistor kita letak di bahagian atas. Oh, tak nampak lagi kan? Thermistor letak bahagian atas. R1 diletakkan di bahagian bawah. Boleh kan? Di bahagian bawah. Okey. Soalan dia sini kan? Jadi 1 dah buat dah. 2 dah buat dah. Sekarang kita buat yang ketiga. Penggunaan suis geganti dalam litar. Dekat mana kita guna suis ganti ni? Dekat mana kita tukar? Suis geganti. Tukar kat mana ni? Jadi tak? Kat mana kita tukar suis ganti ni? Jeffrey dah Jerry? LED. Dekat mana? LED, betul. Hmm. Kita letak suis geganti di sini kan, supaya dia jadi suis untuk menghidupkan litar kedua. Jadi letak suis geganti sini. Jadi suis geganti diletakkan daripada LED. Jadi kamu tak tahu. Alasan dia apa? Kita balik pada apa fungsi suis geganti. Apa fungsi suis geganti? Menghidupkan Litar kedua. ya litar kedua yang menggunakan Voltan lebih tinggi. ya voltan yang lebih tinggi. Ni dah. Ini litar geganti je masukkan gambar ni Litar geganti. Bila litar ni dah hidup, transisi hidup, jadi ini akan menjadi sebagai macam magnet lah. Dia akan menarik susun pergi rapat. Dan kita tengok litar keduanya. Ni litar keduanya. Nampak? Yang ada 3 biji, 3 buah kipas lah. Ada 3 buah kipas dekat sini. Okey kan? Dengan 240 volt. Jadi kipas ni dapat beroperasi dengan voltan lain. Ini litar yang kedua kan? Jadi yang menghubungkan dia adalah suis geganti ni. Suis geganti akan mengawal ataupun membuka suis yang ni. Menghidupkan suis litar kedua tu kan. Okey, boleh kan? Jadi hidupkan litar kedua kipas. Tu. Boleh kan? Okey, yang seterusnya kita tengok. Susunan kipas. Apa susunan kipas yang kita nampak dalam gambar ni? Ni cikgu dah buat dah. Patut kamu lah kena buat kan? Apa susunan ni? Selari. Selari. Okey, bagus. Susunan kipas adalah selari. Apa alasan kalau selari tu? Rintangan rendah. Rintangan rendah boleh, tapi ada jawapan yang paling tepat lagi. Apa dia? Untuk selari. Apa dia? Voltan sama. Voltan sama. Bagus. Voltan sama dengan 240 volt. Ataupun kau boleh hafal. Ingat tak apa dia satu lagi? Apabila satu terbakar, kata ni. Jika satu kipas rosak, ataupun rosak,
yang lain masih boleh berfungsi. Semua kipas terima 204 volt yang sama. Ni kamu jawab tadi. Betul lah. Bekalan kuasa. Boleh kan? Boleh faham tak ni? Ni markah-markah yang kita tengok tadi. Ni markah yang ke tadi. Tadi ni 5. Yang ni 6. 6. Yang ni 7. Yang ni markah yang ke-8. Nampak? Itu cara jawab dia. 5, 6, 7, 8. Boleh faham ke ni? Okey tak? Boleh faham ke yang ni? Cikgu tak tahu nama. Suara perempuan Abdul Razak ni. Cikgu. Boleh faham ke? Siapa dia? Okey. Boleh faham Senyap ke ni? Faham Aina. Okey, okey, faham. Alhamdulillah. Okey Okey, kita pergi pada yang berikutnya. Tadi kita dah jawab yang pertama tadi, jawapannya yang ni. Dah jawab. Ini dah jawab. Ini pun dah jawab. Ini pun dah jawab. Kita pergi pada komponen yang kelima. Dia kata, komponen elektrik untuk melindungi transistor. Jadi ada satu komponen yang kita ada kekurangan dalam gambar ni lagi. Iaitu satu komponen elektrik untuk melindungi transistor ni. Jadi siapa dia jawab? Komponen apa tu? Perintang. Ya, perintang. Kita letaknya perintang di sini. Perintang disambungkan ke litar tapak transistor. Di mana? Di sini. Boleh? Di situ. Apa tugas perintang diletakkan di sini? Apa tugas dia? Apa tugas dia? Menghadkan arus tapak. Ya, bagus. Menghadkan arus tapak ke transistor. Nampak Menghadkan arus tapak ke transistor. Ni cara nak jawab. Okey, bila kamu dapat soalan ni, ini markah yang jawab ni markah 9 dan ini markah yang 10. Sebab dia bagi betul-betul aspek dia ada 5 aspek. 1, 2, 3, 4, 5. 5 alasan kamu boleh dapat 10 markah. Boleh 10 markah dengan senang. Atau kamu jawab dalam jadual macam ni. Ini cadangan cikgu lah. Supaya kamu tak terbabas, tersilap jawab ke apa Jadi jawab macam ni Tengok dia kata ni, LDR ditukar dengan termistor. Ni, yang penting-penting kita tengok LDR tukar dengan termistor. Termistor apa fungsi dia? Kesan haba. Kalau yang malas sangat, ingat tu. Termistor, 1 markah. Kesan haba, markah 2. Lepas tu kita kata termistor diletakkan di R1. R1 ganti R2. Jadi kita tahulah tujuannya tak lain tak bukan untuk kita nak hidupkan transistor tu Tujuan kita letak termistor di atas. Termistor bahagian atas. Dan juga R1 di bahagian bawah. Tak lain tak bukan ialah untuk menghidupkan transistor. Menghidupkan transistor maksudnya ada 2. Ada 2 syarat menghidupkan. Apa dia? Pertama apa? Ingat tadi. Apa syarat menghidupkan transistor? Voltan. Tapak tinggi. Ya, voltan tapak yang tinggi. Atau kita kata arus tapak yang tinggi. Boleh. Ini cara hidup. Tapi dalam bahasa tak boleh tulis macam ni Jangan tulis macam ni pula. Salah kan. Ini cikgu tunjuk nota bagi takut sempit Cepat sikit lah. Okey, ni markah 3. Ini markah 4. Okey, seterusnya dia kata switch gegilik. Gigili juga. Switch ganti. Ganti tempat LED. Kalau kamu tak tahu nak bagi alasan, kamu ingat apa fungsi switch ganti. Hidupkan litar kedua. Nampak? Hidupkan litar kedua. Nak sama je menggunakan voltan tinggi tu pulang. Markah 5. Markah 6. Lepas tu kita masuk pula pada yang berikutnya, iaitu kita katakan kipas disusun secara selari
Okey, kalau kamu jenis tak larat nak hafal semua kan. Kau hafal sikit. Satu kipas rosak, yang lain berfungsi. Dah. Ini markah yang 7, ini markah yang ke-8. Nampak tak? Okey, yang seterusnya perintah disambung ke litar tapak transistor. Okey, perintah yang tadi itulah kan. Perintah yang kita kata, perintah. So, perintah ada dua fungsi dia. Pertama sebagai menghadkan arus. Satu lagi apa fungsi perintah? Sebagai apa? Siapa ingat? Apa Jeffrey? Apa dia? Bagi keupayaan. Okey, Zafran, bagus. Pembahagi keupayaan. Nampak kan? Ini markah yang ke-9, ini markah yang ke-10. Okey, sebenarnya cikgu bincang ni bukan apa. Cikgu target bab ni keluar dalam peperiksaan ya. Cikgu dah tunjuk ke kamu hari tu kan. Soalan dia 3 tahun berturut-turut tak keluar soalan AC ya. Jadi cikgu rasa soalan ni ada potensi keluar soalan AC. Jadi kita bincang soal tajuk ni berdasarkan berdasarkan banyak yang mana banyak kan. Yang banyak. Okey, minggu depan insya-Allah kita akan bincang tajuk bab yang ada potensi nak keluar dalam tajuk 3 4 pula kan. Okey, cikgu ingat setakat ni sajalah kita punya kelas. Terima kasih yang hadir. Semoga mendapat manfaat yang banyak. Ni rakaman ni cikgu letak dalam Google Drive. Kamu boleh tengok balik semula. Okey, cikgu ingat sekian saja dari cikgu. Semoga kamu semua berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bye-bye Sego. Sama. Cikgu. Terima kasih, Go. Okey. Cikgu. Sama.